Tragedi Batangkali menjadi fokus kami dari semalam dan sehingga ke detik ini. Dan bersama kami di Awani 7.45 pada malam ini sudah pun bersedialah rakan-rakan kami. Pertamanya, Hasimi Muhammad bersedia di Ground Zero di Batangkali dan juga Faris Azman kami letakkan di Hospital Sungai Buloh untuk mengikuti perkembangan terkini di sana. Saya pergi bersama dengan Hasimi Muhammad terlebih dahulu yang berada di Batangkali sejak awal pagi tadi. Hasimi, kalau dapat dikongsikan perkembangan terkini pada saat ini dan kalau dapat diberikan contoh kepada sektor pencarian yang dipecahkan kepada 4 kawasan di sini. Sektor A, Hillview, sektor B di Farmview, sektor C, Riverside dan juga sektor D, Greenhouse. Dan juga difahamkan pihak bomba menghadapi masalah untuk menghadapi cabaran untuk operasi SAR ini disebabkan aliran air dalam tanah dan juga kedudukan cerun serta ketebalan runtuhan tanah sekitar 20 hingga 30 kaki. Mungkin Hasimi dapat memberikan perincian dan juga panduan kepada kami. 3 mayat yang ditemui pada hari ini di kawasan mana kalau dapat diberikan perhatian? Zul, di studio itu dia antara cabaran sebenarnya dalam operasi mencari dan menyelamat 9 lagi mangsa insiden tragedi tanah runtuh di Batangkali ini, di mana hari ini 3 lagi mayat yang disahkan terkorban telah pun ditemukan, menjadikan angka korban ketika ini meningkat kepada 24 mangsa, yang mana 2 mangsa ditemukan sekitar pukul 1.05 tengah hari melibatkan dipercayai ibu dan anak dan yang mangsa ketiga merupakan kanak-kanak perempuan yang ditemukan sekitar pukul 4 petang tadi. Dan kita melihat kepada operasi tersebut, betul ketiga-tiga mayat ini untuk hari ini ditemukan di sektor A melibatkan Highview di sektor A melibatkan Highview yang mana ketika ini usaha sedang giat dilakukan dan untuk kita melihat secara menyeluruh bagaimana proses SAR ini dijalankan bersama dengan Astro Awani. Datuk Nur Azam Khamis. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Astro Awani. Datuk, pertama untuk kita fahamkan kepada penonton, hari ini 3 ditemukan di sektor A, Highview, dan kita faham bahawa ada juga lagi sektor B dan C. Bagaimana gerak kerja ketika ini? Apakah ia akan terus memfokuskan kepada sektor A atau secara menyeluruh melibatkan juga B dan C untuk kita kena pasti 9 lagi mangsa? C untuk kita kena pasti 9 lagi mangsa. Okey, berdasarkan kepada penemuan mangsa pada hari ini di sektor A dan juga pada petang semalam di sektor C. So kita telah merancang bahawa operasi kita pada peringkat seterusnya pada hari besok bahawa penumpuan akan menjurus kepada sektor A dan juga di sektor C. Dan berkaitan dengan perkara itu, kita di peringkat pasukan SAR telah menambahkan lagi mission untuk kita membuat penggalian, iaitu penambahan excavator bagi membantu dan mempercepatkan lagi untuk proses kita mencari dan menggali tanah-tanah yang kita percayai menimpa mangsa-mangsa di sektor A dan juga di sektor C. Apakah bermaksud kemungkinan besar tiada mangsa yang berada di sektor B ketika ini dan bagaimana dengan sektor D, Green Zone juga, Datuk? Okey, berdasarkan kepada perhatian kita bahawa pergerakan tanah dan juga mengikut aliran air, kebanyakan mangsa kita percaya bertumpu di sektor B ke C. Maksudnya penumpuan itu menjurus kepada sektor C dan juga di sektor A di mana kita percaya bahawa mangsa bergerak bersama dengan tanah ke dalam satu kawasan cerun. Jadi apa yang kita dapati pada hari ini, kedudukan mangsa itu berada di dalam cerun di sektor A. Manakala bagi yang B ni, berdasar kepada pematian dan pergerakan tanah yang berlaku, kita percaya bahawa mangsa-mangsa yang berkemungkinan terperangkap dibawa ke di sektor C.
Datuk menyentuh mengenai cabaran antaranya kemungkinan gerakan tanah, aliran air di bawah tanah dan sebagainya. Kita sedar bahawa ini cabaran kepada pasukan SCR kerana kita faham juga struktur yang lembut, akan ada juga lumpur dan sebagainya. Bagaimana mekanisme digunakan untuk memastikan bahawa satu anggota ataupun mayat yang ditemui ini ditemukan dalam keadaan sempurna, dan bagaimana cabaran ini dihadapi oleh pasukan SCR? Okey, berdasarkan kepada keadaan semasa di lokasi, kita mendapati bahawa pergerakan air di dalam tanah masih lagi berlaku, dan kita percaya ini mungkin berpunca daripada sungai yang dipercayai berada di lokasi. Berdasarkan kepada keadaan ini, penumpuan kita menggunakan ekskavator untuk menggali tanah dalam paras yang kita tetapkan, iaitu dalam lingkungan 5 hingga 10 kaki kedalaman, sebab kedalaman tanah, ketebalan tanah yang menimpus mangsa kita percayai dalam lebih kurang 15 itu hingga kepada 20 kaki. Jadi untuk mengelakkan berlakunya kerosakan pada mangsa semasa penggalian, jadi kita telah melabelkan anggaran ukuran semasa kerja-kerja galian, di mana kita menganggarkan dalam level-level tertentu mereka akan berhenti dan kita akan menggunakan penggalian secara manual untuk memastikan bahawa mangsa yang dikeluarkan berada dalam selamat. Datuk, ini mungkin soalan terakhir. Seperti tadi Ketua Polis Negara juga Tan Sri Afrisani Abdullah Sani maklumkan bahawa tidak dibenarkan NGO ataupun orang awam berada di kawasan pencarian walaupun untuk membantu proses tersebut. Bagaimana kita nak fahamkan kepada mereka di luar sana bahawa ini kerja memerlukan kepakaran sahaja dan ia diketuai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat? Okey, berdasarkan pada situasi ini, kita faham memang masyarakat melalui NGO dan sebagainya ingin membantu dalam operasi menyelamat. Tetapi berdasarkan kepada keadaan di lokasi dan juga ancaman-ancaman yang boleh berlaku, kita telah memutuskan bersama dengan pihak agensi lain supaya penyelamatan dilakukan oleh anggota-anggota yang mahir dan terlatih. Dan sebab itu kita meminta supaya NGO dan sebagainya berada di luar kawasan untuk membantu lain-lain tugas. Sebenarnya mereka boleh membantu lain-lain tugas selain daripada di lokasi. Jadi kita telah menetapkan supaya hanya agensi yang terlatih dan mahir yang berada di lokasi untuk melakukan kerja-kerja penyelamatan. Baik, terima kasih Datuk Nur Azhar Kamis, itu dia pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, berikan kita gambaran secara menyeluruh mengenai operasi yang telah pun memasuki hari kedua, operasi mencari dan menyelamat, yang mana semuanya kita akan bawakan di Astro Awan dan astroawan.com, dan kita mengharapkan segala operasi ini berjalan lancar dan dipermudahkan untuk kita menemukan 9 lagi mangsa yang setakat ini dikhawatiri hilang. Kita kembali kepada Zul di studio. Terima kasih Hasimi Muhammad langsung dari Batang Kali, dan 24 mangsa terkorban ditemui setakat ini dan 9 lagi masih lagi hilang, dan seramai 135 pasukan SCR masih lagi dikerahkan untuk operasi hari ini.